Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Nur Sufi bin Suhaini, 2019928829. Saya pada hari ini akan menceritakan tentang pelaksanaan hudud di Malaysia sebagai saya punya assignment CTU 553 berkaitan dengan perlembagaan di Malaysia. So, pendahuluan. Apakah itu perlembagaan? Apakah itu perlembagaan di Malaysia? Perlembagaan merupakan undang-undang yang mengandungi peraturan dan prinsip yang bertindak sebagai dasar kepada pembentukan kerajaan dan juga panduan kepada kerajaan untuk melaksanakan kuasa dalam pentadbiran negara. So, hukuman yang mereka lakukan ataupun mereka letakkan kepada penjenayah-penjenayah mestilah mengikut keadilan dan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Hukuman hudud adalah salah satu perkara yang telah lama bermain di mulut rakyat Malaysia. Perkara ini telah menimbulkan beberapa kerisauan dan bantahan. Ada juga yang menyokongnya. Orang-orang yang membantah ni adalah mereka yang tidak tahu lebih lanjut tentang perkara hudud ni. Pendapat mereka telah memberi kebingungan dalam melaksanakan hukuman ini dalam perlembagaan Malaysia. Istilah hudud dari segi bahasa adalah bererti menahan atau mencegah. Dari segi istilah pula, hudud ditarifkan sebagai kesesaan yang telah ditetapkan oleh nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang wajib dilaksanakan sebagai hak Allah Subhanahu Taala. Maksud hudud secara umum adalah seperti orang tahu, hukuman hudud ni adalah menggunakan hukuman yang mengikutkan syariat Islam, iaitu di dalam Al-Quran dan Sunnah, untuk menghukum penjenayah-penjenayah yang telah melakukan jenayah atau melakukan perkara yang melanggar perintah Allah dengan hukuman yang tertakrif pada Al-Quran dan Sunnah. Dalam aspek lain perundangan Islam, hudud juga merujuk kepada hak-hak tertentu yang mana Al-Quran melarang perbuatan membunuh dan menyebabkan kecederaan. Secara ringkasnya, kesalahan yang melibatkan tumpahnya darah ini juga adalah had-had atau batasan sistem kehidupan Islam. Mengenai perkara ini, undang-undang Islam meletakkan kesalahan dan hukuman kisas yang secara harafiahnya bermaksud balas balik. Maksudnya, perbuatan jenayah dilakukan seseorang setelah dibuktikan boleh dikisaskan atau dibalas ke atas pelaku itu. Berkaitan dengan kisas ini ialah diyah atau sejumlah bayaran pampasan bagi kesalahan membunuh atau kesalahan seumpama dengannya. Hudud terdiri daripada 7 kesalahan yang mana hukumannya didapati sama ada dalam Al-Quran atau bersumber daripada hadis yang sahih. Kesalahan tersebut ialah mencuri, berzina, rompak, memerangi kerajaan yang sah, riddah, dan minum minuman yang memabukkan seperti arak. Latar belakang hudud lebih luas daripada maksud hudud dalam perundangan Islam. Hudud boleh juga disebut sebagai had-had yang dikenakan dalam cara hidup Islam. Dengan kata lain, hudud merujuk kepada larangan-larangan umum dalam sistem kehidupan yang dianjurkan Islam. Bagi tujuan penulisan ini, saya hanya merujuk hudud kepada maksud perundangan atau undang-undang jenayah syariah saja dan bukan meliputi sistem kehidupan Islam. Kedua-dua aspek hudud ini, iaitu 7 kesalahan yang telah disebut, isu-isu yang ada hubung kait antara hudud, kisas dan diyat dengan perlembagaan persekutuan. Dalam pelaksanaan hukum hudud, kita memerlukan undang-undang prosedur, dan dalam perbincangan kes hudud kita memerlukan undang-undang keterangan. Kedua-dua jenis undang-undang ini diluluskan oleh badan perundangan berkaitan. Persoalan pelaksanaan undang-undang tidak dapat lari daripada pengaruh kehendak dan juga tekanan politik. Apabila input politik diketengahkan, maka pemikiran undang-undang, pentafsiran undang-undang dan pendirian undang-undang sering diperlukan untuk memberikan perspektif yang betul terhadap isu-isu yang timbul, dan dalam banyak hal ia mampu memuktamadkan penyelesaian sesuatu perkara. Hubung kait hudud dengan perlembagaan Malaysia. Bagi negara kita Malaysia, kita mempunyai sistem pentadbiran yang bersandarkan kepada prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Justru, apabila membincangkan suatu perkara berkaitan kesalahan dan hukuman atau undang-undang di Malaysia, maka perkara pertama yang perlu diambil perhatian ialah tentang kedudukan dalam perlembagaan dan sistem perundangan negara. Realiti perundangan menjadi isu tumpuan dalam
perbincangan mengenai perkara ini, kerana setiap undang-undang yang diambil hendaklah menepati kerangka perundangan. Dalam amalan dunia semasa, mana-mana negara berdaulat, perjalanan pentadbirannya adalah berlandaskan undang-undang dan tidak boleh hanya dengan mengikut kehendak sama-sama dan tidak boleh hanya dengan mengikut kehendak mana-mana pihak yang berkepentingan, betul lah. Dan tidak boleh hanya dengan mengikut kehendak mana-mana pihak yang berkepentingan, dan tidak boleh hanya mengikut kehendak mana-mana pihak yang berkepentingan. Sekiranya dilihat dari perspektif pentadbiran Islam, setiap aturan masyarakat juga hendaklah bersandarkan tuntutan Islam supaya negara itu sekiranya dilihat dari perspektif Islam, setiap aturan masyarakat juga hendaklah bersandarkan tuntutan Islam supaya negara ini teratur dan aman dalam perjalanannya. Bagi negara kita, itu dah adakah wujud halangan atau kekangan dalam melaksanakan hudud, terutamanya dalam hal berkaitan perlembagaan persekutuan. Antara faktor hudud tidak dapat dilaksanakan di Malaysia, menurut sumber yang diperolehi, hukum hudud hanya boleh dilaksanakan sekiranya rakyat Malaysia bersatu menerima hukum tersebut. Seperti yang diketahui, hukum yang wajib dilaksanakan adalah untuk semua rakyat di dalam sesuatu negara tersebut. Tiada pengecualian kepada yang bukan beragama Islam. Faktor utama hudud tidak dapat dilaksanakan di Malaysia: hudud dan demokrasi. Hudud dan demokrasi. Negara kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Pemilihan yang dilakukan menerusi pilihan raya yang berpaksi kepada parti politik. Tiada kriteria khusus sebagaimana kehendak Islam mengenai calon-calon yang dipilih sebagai calon pilihan raya dan seterusnya menjadi perwakilan di Dewan Perundangan. Namun, budaya memerlukan kepribadian yang tinggi seseorang adalah penting, disebabkan ramai rakyat lebih memilih untuk mengekalkan sistem demokrasi berparlimen, di mana ia merupakan salah satu halangan bagi melaksanakan hudud. Perbezaan antara Islam dan demokrasi ialah mengenai sumber hukum dan falsafah. Walaupun demokrasi yang kita ada ini bukan bersumber atau berfalsafah agama, namun kita masih boleh mencorakkan supaya bertepatan dengan kehendak berdasarkan sistem perundangan negara. Faktor kedua, proses pelaksanaan kesalahan dan hukuman hudud. Dalam pelaksanaan hukuman hudud, kita memerlukan undang-undang prosedur yang ketat dan berdasarkan dengan perkara yang betul dan sahih. Dan dalam perbicaraan kes hudud, kita memerlukan undang-undang keterangan. Kedua-dua jenis undang-undang ini boleh diluluskan oleh badan perundangan berkaitan. Penguatkuasaan hudud perlu dilakukan oleh agensi penguatkuasa yang layak dan mampu membawanya. Sekiranya kita mengambil pendekatan hudud sebagai urusan negeri, komplikasi dari segi penguatkuasaan akan menjadi lebih ketara kerana bidang kuasa negeri yang terhad. Ini belum lagi mengambil kira proses pentadbiran yang lain, seperti pengendalian orang tertuduh serta penyampaian saman kepada saksi. Walaupun urusan teknikal, proses pelaksanaan ini boleh difikirkan setelah kita selesai dan mencapai kata sepakat dan muktamad dalam menentukan kedudukan substantif hudud dan kedudukannya dalam konteks perlembagaan dan falsafah perundangan negara. Faktor ketiga, hudud sebagai undang-undang jenayah umum. Sekiranya hudud dilabelkan sebagai undang-undang jenayah umum dan membebaskan hudud daripada sekatan undang-undang bersumberkan agama Islam, maka hudud boleh diubal oleh parlimen. Dari perspektif agama, dari perspektif perlembagaan di Malaysia, ia agak mengganggu pada agama lain seperti agama Kristian, sebab mereka tidak mempercayai hukuman itu dapat menginsafkan penjenayah atau pelaku-pelaku.
senarai perlembagaan di Malaysia begitu luas untuk merangkum kesalahan-kesalahan seperti hudud yang sama seperti hudud, seperti mencuri, minum arak, zina dan lain-lain, atas sebab falsafah undang-undang jenayah yang berkaitan ketenteraman dan atau keselamatan awam. Mereka lebih menggunakan perlembagaan yang sekarang atas sebab mereka lebih selamat daripada untuk melakukan hudud ini. Ini juga bagi memudahkan kita untuk menyelaraskan tuntutan syariah. So, kita masuk kepada implikasi. Apabila hukuman hudud dilaksanakan, ia akan memberi kesan kepada masyarakat melalui beberapa aspek, seperti aspek akidah, ekonomi, keamanan, sambutan dan penerimaan masyarakat serta keberkatan daripada Allah SWT. Adapun melalui sudut keamanan, ia akan memberikan keamanan kepada nyawa, maruah dan harta benda. Pelaksanaan hukuman hudud seperti hukuman potong tangan, sebat menyebabkan mereka ingin melakukan jenayah mencuri, zina berfikir 2 kali sebelum melakukan jenayah tersebut. Hasilnya mereka akan merasa gerun dan susah hati untuk melakukannya dan sudah pasti keamanan akan terselah di situ. Hukuman hudud juga boleh menyelamatkan imej Malaysia sebagai negara yang selamat dan harmoni, seperti kita dapat mengelakkan kes pembuangan bayi yang merosakkan imej negara dengan teruk, sebab seperti yang berlaku sekarang di mana bayi dibuang merata-rata, dan ia dapat mengelak dengan hukuman hudud ini kita dapat mengelakkan mereka melakukan zina secara berleluasa dan dapat menyembuhkan imej negara kita. Hukuman hudud juga dapat menyelamatkan nyawa kita daripada merosakkan badan ataupun kematian, seperti meminum arak. Hukuman hudud terhadap peminum arak akan menyebabkan masyarakat terjaga kesihatan mental, fizikal dan spiritual, mengekalkan keharmonian keluarga, memelihara harta, membendung jenayah yang berlaku akibat mabuk dan meningkatkan produktiviti negara. Langkah-langkah untuk melaksanakan hudud. Yang pertama adalah kita perlu memberi nasihat dan ajaran yang betul kepada mereka yang tidak tahu tentang hudud ni, yang mereka yang bantah kerana melihat hudud ni adalah satu bebanan dan satu kejaman, sedangkan ia boleh membawa kesejahteraan dan keselamatan, juga boleh menyelamatkan maruah kita sendiri. Seperti kita boleh menasihatkan mereka, jika mereka membantah, kita janganlah membendung mereka tu adalah salah, tapi cuba menasihat mereka. Yang kedua, menggunakan segala kemudahan dalam menyampaikan ilmu tersebut, seperti media massa, media sosial, keratan akhbar, berita dan lain-lain lagi. Selain daripada itu, kita boleh membuat sebuah mesyuarat di mana kita adakan sebuah perbincangan supaya kita membuat keputusan yang adil, kerana kita negara yang pelbagai kaum dan agama, di mana kita perlu adil dan saksama antara satu agama dan lain, dan mereka akan memahami cara kita melaksanakan hudud ni adalah kepentingan negara. Secara keseluruhan dapatlah disimpulkan bahawa perlembagaan tidak meletakkan halangan yang utama bagi pelaksanaan hudud, sama ada dari segi pengubalan undang-undang atau juga dari segi institusi pelaksana. Dengan kata lain, perlembagaan persekutuan tidak mempunyai peruntukan khusus yang menafikan ruang pengubalan dan pelaksanaan hudud di negara ini. Menerusi peruntukan perlembagaan adalah difahami bahawa kemungkinan untuk pengubalan hudud boleh berlaku di peringkat perundangan negeri dan juga persekutuan. Namun begitu, walaupun kedua-dua peringkat badan perundangan mempunyai kuasa untuk mengubah undang-undang hudud, badan perundangan di peringkat persekutuan iaitu parlimen didapati sebagai kompeten dan lebih berkesan. Ini namun kita mempunyai masalah dalam memahami dan mengubah falsafah undang-undang jenayah dalam sistem sivil dan kesukaran mengubah fahaman atau falsafah semasa untuk kita masukkan falsafah jenayah syariah. Sekiranya kita mengambil pendekatan memperkenalkan hudud sebagai undang-undang jenayah umum dengan meletakkannya di bawah bidang kuasa parlimen, maka perkara pokok yang perlu diusahakan ialah dengan menjelaskan falsafah undang-undang jenayah syariah supaya boleh dirangkumi di bawah senarai persekutuan dan seterusnya mewujudkan
draft undang-undang berkenaan hudud substantif, prosedur dan keterangan yang mantap. Sekian, itu saja daripada saya. Harap kalian memahami saya punya presentation. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.